Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Ahmad Faiz bin Ibrahim, nombor metrik 047081 daripada Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Usuluddin dengan kepujian semester ke-8 kelas Usul A sesi 2020-2021. InsyaAllah pada kali ini saya akan membentang berkenaan kertas kerja pendek bertajuk Zikir Ismu Zat dalam Amalan Tarikat. Pendahuluan. Tasawuf ialah ilmu yang bertujuan untuk membaiki hati dan memfokuskannya hanya untuk Allah semata-mata. Manakala tarikat merupakan aspek praktikal bagi tasawuf. Tarikat didefinisikan sebagai cara dan jalan yang ditempuh oleh seseorang dalam usahanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan definisi tasawuf dan tarikat, dapat kita fahami bahawa tasawuf dan tarikat berobjektifkan yang utama iaitu mencapai hakikat ingatan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan segala ingatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, zikir di dalam tasawuf dan tarikat merupakan intipati. Dan seterusnya kita boleh faham di sini ialah zikir merupakan intipati kepada pengamalan tarikat itu sendiri, kerana zikir adalah merupakan salah satu aspek penyucian jiwa yang mampu melahirkan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan akan segala ingatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun kebelakangan ini wujud satu naratif dalam amalan zikir Ismu Zat yang membawa kepada satu dakwaan bahawa amalan zikir Ismu Zat yang diamalkan dalam tarikat adalah bid'ah, dan seterusnya menggunakan naratif tersebut bagi membid'ahkan dan menyesatkan amalan tarikat. Jadi naratif ini dianggarkan telah menyebabkan kekeliruan masyarakat awam dan menimbulkan salah faham terhadap zikir Ismu Zat, seterusnya terhadap tasawuf tarikat itu sendiri. Oleh itu, wujudnya satu keperluan kepada penulisan mengenai zikir Ismu Zat bagi merungkai kembali apakah hakikat zikir Ismu Zat dan seterusnya merungkaikan kekeliruan yang mungkin dialami oleh masyarakat awam. Jadi, tajuk yang saya pilih ialah Zikir Ismu Zat dalam amalan tarikat. Jadi metodologi bagi kajian ini menggunakan kaedah kajian keperpustakaan bersumberkan buku-buku, jurnal-jurnal dan juga media elektronik. Baik. Pertama sekali apabila kita berbincang mengenai zikir Ismu Zat, perkara pokok yang perlu kita bincangkan ialah konsep zikir itu sendiri di dalam Islam. Baik. Untuk kita memahami konsep zikir di dalam Islam, maka kita perlu kembali kepada definisi zikir itu sendiri. Memandangkan zikir adalah merupakan istilah Arab, maka kita juga perlu merujuk kepada definisi zikir itu berdasarkan bahasa. Seterusnya kita membawakan definisi zikir dari sudut istilah. Dari sudut bahasa Arab, zikir merupakan kata terbitan daripada kata kerja zakara yang berasal daripada gabungan 3 huruf, iaitu Za, Kaf dan Ra, yang membawa makna, iaitu yang membawa 2 makna. Makna yang pertama bagi gabungan 3 huruf ini, Zakara, ialah merujuk kepada jantina lelaki. Manakala makna kedua bagi gabungan 3 huruf Zakara ialah merupakan makna merujuk kepada ingatan, yang merupakan lawan bagi makna lupa. Selain itu, zikir juga dalam bahasa Arab mempunyai makna-makna yang lain, seperti makna menghafaz, makna kemuliaan, makna salat dan doa dan lain-lain. Okey, berbalik kepada dari sudut istilah pula, definisi zikir iaitu zikir adalah merujuk kepada proses kita menyucikan jiwa daripada kelupaan kita terhadap mengingati Allah, supaya dapat kita mengingati Allah di dalam hati
dan melupakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Zikir juga dapat difahami dengan makna pengulangan, iaitu kita mengulangi sebutan nama Allah sama ada melalui hati maupun lisan, ataupun kita mengingati atau mengulangi sebut sifat-sifat Allah, hukum-hukum Allah, perbuatan-perbuatan Allah dan apa-apa sahaja yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kita dapat fahami berdasarkan dua definisi tersebut, iaitu definisi bahasa dan definisi istilah. Kita dapat memahami bahawa konsep zikir, iaitu zikir adalah merupakan suatu cara ataupun suatu kaedah, suatu wasilah untuk kita mencapai ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencapai ingatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mengulang-ulang penyebutan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila proses pengulangan itu berlaku, maka proses ingat itu akan muncul. Seperti mana orang yang menghafaz Al-Quran, dia akan mengulang-ulang ayat yang sama supaya dapat mewujudkan ingatan terhadap ayat tersebut di dalam hatinya. Baik, seterusnya ialah kita pergi kepada dalil-dalil dan persyariatan zikir serta zikir ismu zat. Persyariatan zikir bermula sejak daripada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kita boleh lihat dalam surah Al-Muddathir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir." Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan, dan Tuhanmu maka hendaklah engkau besarkan. Ayat ini diturunkan setelah baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira, iaitu surah Al-Alaq daripada ayat 1 hingga ayat 5, dan seterusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dengan ketakutan, lalu diselimutkan oleh Sayyidah Kharijah radhiyallahu anha. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan wa rabbaka fakabbir, yang bermaksud secara literalnya ialah dan hendaklah engkau membesarkan Tuhanmu dengan cara bertakbir kepada Allah dan menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umumnya kita dapat fahami bahawa bertakbir itu disyariatkan sejak Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Dan takbir merupakan salah satu bentuk daripada lafaz zikir. Maka kita dapat fahami bahawa syariat zikir bermula sejak baginda SAW menjadi Rasul. Berikut merupakan ayat-ayat Al-Quran serta dalil-dalil daripada hadis Nabi SAW yang merujuk kepada zikir, dan seterusnya merujuk kepada pensyariatan zikir ismu zat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua mengingati Allah dengan menyebut-nyebutnya dengan sebanyak-banyaknya mungkin. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Maka secara literalnya kita dapat faham di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat mukminin untuk berzikir kepada Allah. Lalu bagaimana kita nak berzikir kepada Allah? Dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Maka di sini kita dapat lihat bahawa perintah Allah Subhanahu wa taala uzkuru itu merujuk kepada syariat. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zikir itu sendiri. Dan kita dapat fahami menyebut Allah itu sendiri adalah merupakan zikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ulama-ulama tarikat menamakan ia sebagai zikir ismu zat. Maka secara literalnya kita dapat faham bahawa golongan yang mengingkari zikir ismu zat sebagai bid'ah dan sesat adalah tidak benar, kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyebutnya di dalam Al-Quran. Firman Allah SWT lagi, "Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila." Dan sebutlah nama Tuhanmu siang, petang dan malam, petang dan pagi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi telah menyuruh umat mukminin, umat Islam
supaya menyebut nama Tuhan kamu. Siapakah nama Tuhan kita? Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu bentuk zikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wa bataghi baina dhalika sabila." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah, sebutlah Allah dan sebutlah Ar-Rahman. Jadi di sini kita dapat lihat secara jelas bahawa zikir disyariatkan oleh Allah, dan begitu banyak sekali dalil-dalil daripada Al-Quran yang menyebutkan bahawa kepentingan zikir dan seruan tentang zikir itu sendiri. Dan bahkan seperti mana yang saya telah bacakan sebelum ini, zikir ismu zat itu sendiri telah pun disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Seterusnya hadis daripada Rasulullah SAW. An Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alahu faqala ayul jihadi a'zamu ajra qala aktharuhum lillahi tabaraka wa ta'ala dhikra qala fa ayus sa'imin a'zamu ajra qala aktharuhum lillahi tabaraka wa ta'ala dhikra ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكره. Yang maksud diriwayatkan daripada Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah jihad yang paling besar ganjarannya? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Beliau bertanya lagi, apakah puasa yang paling banyak pahalanya? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Lalu beliau bertanya pula berkenaan salat, zakat, haji, sedekah dan kepada kami. Kesemuanya baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Lalu kita dapat faham di sini bahawa ganjaran orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala amatlah tinggi, sehingga ia mengatasi pahala-pahala amalan-amalan yang lain. Dan seterusnya juga kita dapat faham daripada sini bahawa zikir ismu zat, iaitu Allah dah disyariatkan, bukan suatu perkara yang bid'ah, kerana ia secara jelas disebutkan dalam hadis ini, aksaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dhikra. Itu secara jelas bahawa orang yang paling banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang seterusnya ialah hadis daripada Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah tiada lagi yang menyebut Allah. Maka sekali lagi hadis ini telah membalas kenyataan yang mendakwa bahawa zikir ismu zat adalah satu perkara yang bid'ah dan tidak ada faedah. Maka hadis ini telah membantah golongan tersebut. Hal ini kerana secara jelas Nabi SAW bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah tiada yang menyebut Allah. Maka penyebutan Allah adalah merupakan satu zikir yang mana Nabi SAW sebut. Maka ia bukanlah satu perkara yang bid'ah, kerana ia merupakan daripada riwayat Nabi SAW. Maka ia merupakan sunnah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis zikir dalam tarikat. Zikir terbahagi kepada dua jenis, iaitu zikir hasanah dan zikir darajah. Zikir hasanah merujuk kepada zikir yang dilakukan bertujuan mendapatkan ganjaran atau pahala di sisi Allah. Manakala zikir darajah pula ialah zikir yang dilakukan bertujuan membersihkan hati dan meningkatkan ke tahap kejenihannya, bukan semata-mata mendapatkan pahala. Zikir darajah dilaksanakan dengan himmah, iaitu semangat yang tinggi disertai dengan kesungguhan dan istiqamah serta tumpuan yang diberikan kepada menghadirkan makna-makna zikir dengan melaksanakan kaifiat tertentu. Begitu juga cara bagaimana zikir itu diterima dan diturunkan. Zikir darajat memerlukan bai'at, talqin dan irsyad daripada mursyid. Zikir hasanah tidak memerlukan kesemua perkara ini. Maka di sini kita dapat lihat dalam tarikat, dalam ilmu tarikat, biasanya akan dipecahkan atau dibahagikan zikir kepada dua bahagian. Satu zikir hasanat, satu zikir darajat. Zikir hasanat ni seperti mana yang zikir yang biasanya orang awam amalkan, iaitu zikir yang berteraskan kepada fadail yang
ganjaran dari sudut pahala. Manakala zikir darajat ini biasa khusus di dalam pengamalan tarikat. Biasanya zikir kalimah tauhid. Syekh Abdul Qadir Isa menamakan zikir hasanah sebagai zikir umum dan zikir darajah sebagai zikir khusus. Zikir umum ialah zikir ganjaran dan pahala, iaitu seseorang itu berzikir mengingati Tuhannya dengan apa-apa bentuk zikir yang dikehendakinya, namun dia masih kekal dalam sifat-sifat kecelaan diri. Hal ini kerana zikir hasanah ini dia berobjektifkan kepada untuk ganjaran pahala. Jadi untuk itu dia tak akan berlaku peningkatan dari segi kerohanian yang secara efektif. Kalau kita nak peningkatan kerohanian secara efektif, maka kita perlu masuk tarikat dari bawah bimbingan mursyid untuk kita dapatkan rohaniat yang bersambung daripada guru mursyid itu dan seterusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir khusus pula ialah zikir hudur, iaitu seseorang berzikir mengingati Tuhannya dengan zikir-zikir tertentu dengan sifat kaifiat tertentu, bertujuan mencapai makrifah terhadap Allah SWT dengan membersihkan dirinya daripada semua sifat kecelaan serta menghiasi dirinya dengan sifat-sifat kemuliaan, dan sentiasa bermaksudkan zikir tersebut untuk melepaskan diri daripada kegelapan, kebendaan serta keinginan untuk mendapatkan rahsia-rahsia kerohanian. Jadi zikir khusus ni macam disebutkan tadi, bertujuan untuk kita meningkatkan kerohanian kita, meningkatkan ingatan kita kepada Allah SWT dari sudut kalbu kita. Baik. Zikir ismu zat dalam amalan tarikat. Secara umum, banyak tarikat yang mengamalkan zikir-zikir ismu zat ni. Antara tarikat yang mengamalkan antaranya ialah tarikat Naqsyabandiyah, tarikat Sahrawardiyah, Qadiriyah, Chistiyah dan lain-lain. Namun di sini saya hanya menyebutkan berkenaan kaifiat zikir dalam tarikat Chistiyah sahaja. Yang pertama iaitu kita duduk bersila menghadap kiblat. Yang kedua, sebelum kita memulakan zikir, kita perlu menghabiskan istighfar 10 kali, selawat 10 kali dan tasbih 10 kali. Memulai zikir dengan kalimah tauhid la ilaha illallah sebanyak 200 kali. Setiap 10 kali zikir salib digalakkan untuk selawat sebanyak 1 kali. Ketika melafazkan kalimah la, kepala mulanya dihalakan ke hati akan dialih menghala ke kanan. Ketika melafazkan kalimah ilaha, kepala dialihkan sedikit ke belakang supaya mata dapat menghala ke belakang. Ketika melafazkan kalimah illallah, mata dihalakan ke belakang, dipindahkan kembali ke menghadap ke hati. Yang keempat iaitu zikir dengan kalimah illallah sebanyak 400 kali. Ketika menghafazkan kalimah illallah, maka kepala digerakkan semula daripada menoleh ke belakang menghadap ke hati. Zikir dengan kalimah Allahu Allah, Allahu Allah sebanyak 600 kali. Ketika melafazkan kalimah Allah, kepala dihadapkan ke hati. Ketika melafazkan kalimah Hu, kepala dialihkan menghadap ke hadapan. Ketika melafazkan kalimah Allah, kepala dihadapkan ke hati. Zikir dengan kalimah Allah sebanyak 100 kali. Ketika melafazkan kalimah Allah, kepala digerakkan daripada menghadap ke hadapan menuju kepada hati. Maka dari sudut ini kita dapat lihat bahawa dalam pengamalan tarikat Chistiyah, pada asasnya zikir-zikir yang diamalkan adalah merupakan zikir kalimah tauhid, dan seterusnya ialah zikir daripada cerakinan, pecahan daripada kalimah tauhid itu sendiri, seperti kalimah illallah yang diambil pada kalimah hujung kalimah la ilaha illallah, dan begitu juga Allah yang diambil pada hujung sekali, Allahu Allah, sama sahaja. Maka dalam tarikat Chistiyah kita dapat lihat zikir ismu zat ada 2 bentuk. Satu dengan penamaan, dengan penyebutan kalimah Allah sebanyak 2 kali, iaitu Allahu Allah dalam satu nafas, dan zikir dengan penyebutan yang kedua iaitu kalimah Allah sebanyak 1 kali dalam satu nafas, iaitu Allah Allah Allah. Baik. Seterusnya kita pergi kepada pandangan ilmuwan Islam Malaysia terhadap zikir ismu zat. Secara umumnya kita dapat lihat di Malaysia ini kita kedapati terdapat 2 aliran atau 2 pandangan berkenaan isu zikir ismu zat ini. Salah satunya pandangan pertama iaitu menolak zikir ismu zat dengan berpandangan bahawa zikir ismu zat adalah bid'ah dan sia-sia. Manakala satu kelompok lagi ialah mereka yang menerima zikir ismu zat kerana memandang ia sebagai sesuatu yang disyariatkan dalam Islam.
Okay, pandangan yang pertama iaitu pandangan yang diambil iaitu pandangan Dr. Ruzaimi Ramli. Pandangan ini dikutip daripada respon Dr. Muhammad Ruzaimi Ramli terhadap soalan yang dikemukakan kepada beliau, iaitu adakah zikir Allah bid'ah dan sia-sia. Beliau menjawab bahawa zikir ini pernah diajukan kepada gurunya, guru ilmu hadis iaitu Syu'aib Al-Arnaud. Lalu guru beliau menjawab bahawa beliau tidak menjumpai hadis yang mengajarkan zikir Allah sepanjang kajian tahqiq yang dijalankan. Beliau juga turut mendakwa bahawa lafaz zikir Allah bukanlah suatu jumlah ayat yang memberi makna, bahkan tidak memberi sebarang faedah. Kebanyakan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbentuk ayat yang memberi makna subhanallah, alhamdulillah, iaitu segala puji bagi Allah, maha suci Allah, Allahu akbar, Allah maha besar dan lain-lain. Justru beliau menjadikan agama umat Islam sebagai salah satu tanda cerita kepada Rasulullah mestilah mengamalkan zikir-zikir yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Beliau juga turut menegaskan umat Islam bahawa agama Islam telah sempurna dan tidak perlu kepada sebarang penambahan dalam hal ibadat. Maka di sini kita dapat lihat bahawa Dr. Zaimi menolak zikir ismul zat dengan pandangan bahawa zikir ini tidak disyariatkan dan seterusnya ia membawa kepada kesia-siaan sebabkan ayat ataupun zikir ismul zat tidak memberi makna ayat dan tidak memberi sebarang faedah. Sebenarnya pandangan ini sangatlah lemah kerana seperti yang saya telah sebutkan sebelum ini bahawa zikir ismul zat memang terdapat di dalam ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu ayat Al-Quran apabila kita mengingkari tentangnya, dikhawatiri sekiranya mungkin kita khawatiri sekiranya takut terjumus dalam golongan yang mengingkari Al-Quran. Jadi zikir ismul zat ni sebenarnya memang dah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi bagaimana kita nak mempertikaikan persyariatan zikir ismul zat itu sendiri? Apabila beliau disebutkan bahawa zikir ismul zat tidak memberi sebarang faedah, sebenarnya pandangan ini amat salah kerana perkataan Allah itu sendiri menghimpunkan segala sifat-sifat kesempurnaan Allah dan nama Allah itulah nama yang paling sempurna. Jadi macam mana kita boleh kata zikir ismul zat sebagai satu perkara tak sempurna? Macam mana kita boleh kata nama Allah itu tak sempurna? Sedangkan nama Allah itu sendiri telah menghimpun segala makna Allahu akbar itu sendiri. Makna kesucian, makna alhamdulillah, itu semua telah terhimpun dalam makna Allah itu sendiri. Jadi amat pelik lah apabila kita katakan zikir ismul zat tidak disyariatkan. Apabila beliau mengatakan bahawa agama Islam tidak perlu sebarang penambahan dalam hal ibadat, ia memberi satu gambaran bahawa beliau menganggap bahawa orang-orang yang melakukan zikir ismul zat adalah membuat sesuatu penambahan. Hal ini tidak benar kerana zikir ismul zat memang dah ada dalam Al-Quran. Mana mungkin kita kata ia sebagai suatu penambahan. Baik, seterusnya ialah pandangan Maulana Wan Tahir Al-Mazahiri. Okey, pandangan ini dikutip daripada hasil penterjemahan Maulana Wan Tahir Al-Mazahiri terhadap kalam Maulana Ilyas berkenaan zikir ismul zat. Zikir ismul zat iaitu zikir Allah menurut beliau merupakan taqti', iaitu potongan daripada zikir kalimah tauhid la ilaha illallah. Jadi zikir taqti' ini mempunyai lafaz-lafaz yang pelbagai, antaranya zikir nafi isbat iaitu la ilaha illallah itu zikir la ilaha illallah itu satu, la ilaha nafi, dan isbat iaitu illallah. Iaitu lafaz yang kedua iaitu zikir isbat illallah, iaitu zikir isbat. Dan zikir ismul zat yang terakhir iaitu zikir Allah ataupun Allahu Allah. Jadi zikir ini biasanya diamalkan oleh tarikat-tarikat yang muktabar seperti tarikat Chistiyah, Qadariyah, Suhrawardiyah dan lain-lain. Yang mana kita dapat tahu bahawa tarikat-tarikat ini sememangnya bersambung sanad kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka secara kita dapat faham di sini bahawa pengamalan dan praktikal mereka adalah merupakan hasil warisan daripada didikan baginda SAW menerusi para sahabat dan turun-temurun kepada pengasas kepada tarikat ini. Dirangka zikir ismul zat ini bertujuan untuk memudahkan mencapai zauq dalam zikir kalimah la ilaha illallah.
Sebab tu ulama susun kalimah zikir taktik tadi. La ilaha illallah, illallah, Allahu Allah, Allah, Allah. Semuanya ialah bertujuan untuk melahirkan atau membimbing murid ataupun melatih murid untuk menimbulkan zauq, iaitu rasa di dalam hati ingatan kepada Allah SWT. Fokus kita kepada Allah SWT. Konsep taktik ini bukan sahaja berlaku dalam pengamalan tarikat zikir Ismul Zat itu sahaja. Sebenarnya berlaku dalam ilmu-ilmu lain pun sekalipun. Macam seperti ilmu hafazan Al-Quran, hafaz hadis, matan-matan dan lain-lain. Sebabnya ialah nak memudahkan para talibul ilmi, iaitu para pelajar untuk mengingati hafazan atau pelajaran mereka. Macam kita hafaz Al-Quran, kita tak akan baca sekaligus ayat tersebut. Kita akan potong kepada beberapa potongan supaya dapat kita memudahkan proses kita menghafaz tersebut. Jadi, begitulah juga tujuan ulama-ulama tarikat. Merangka zikir konsep taktik dalam zikir ini bertujuan untuk membolehkan capai, iaitu sidqut tawajuh ilallah, iaitu kita nak capai fokus kepada tawajuh kepada Allah SWT. Jadi caranya ialah kita membahagikan agar kita dapat memahami setiap kalimah tersebut, zauqnya kita dapat capai. Maulana Wattahi juga menyatakan bahawa zikir Ismul Zat disyariatkan dalam Islam menerusi hadis yang diriwayatkan sebelum ini, iaitu hadis Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga tiada lagi yang menyebut Allah, Allah. Jadi zikir Allah, Allah secara keseluruhan kita dapat faham ia disyariatkan dalam Islam. Dan hadis ini juga menyebut Allah sebanyak 2 kali. Mungkin setengah pihak akan takwil hadis ni yang mengatakan bahawa Allah tu maksud situ ialah bahawa tiada lagi orang beriman, justru akan berlaku kiamat disebabkan tiada orang beriman. Namun di sini kita dapat lihat bahawa sebutan Allah itu sebanyak 2 kali. Maka kita boleh faham ia bukan hanya semata bermakna tiada orang beriman, dan kita boleh faham bahawa ianya tiada lagi, ia bermaksud, boleh juga difahami dengan maksud bahawa tiada lagi halqah zikir yang menyebut Allah, Allah. Maka kita dapat faham di sini zikir Allah, Allah adalah disyariatkan dan mungkin juga pernah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Baik, kesimpulannya ialah zikir merupakan aspek penyucian jiwa yang penting. Melalui zikir, seseorang individu dapat mampu melahirkan ingatan kepada Allah SWT. Sebab tu ulama-ulama tarikat ni sangat mementingkan zikir. Perkara asas yang paling utama dalam tarikat ialah zikir. Seseorang murid mesti mengamalkan zikir-zikir tertentu. Dan zikir ini merupakan satu intipati kepada tarikat, dengan makna bahawa kalau tiada zikir maka bukan tarikat. Seterusnya ialah ulama tarikat telah merangka kaifiat-kaifiat dan bilangan tertentu dalam berzikir bagi tujuan untuk memudahkan para talibul ilmi dalam mencapai hakikat zauq kepada Allah SWT. Nak mencapai hakikat zauq, ingat kepada Allah SWT. Yang terakhir ialah ilmuwan Islam berbeza pendapat berkenaan isu zikir Ismul Zat. Yang telah disebutkan tadi, Dr. Muhammad Al-Zaimi menolak zikir Ismul Zat, manakala Maulana Wan Tahir Al-Mazahiri berpandangan bahawa zikir Ismul Zat disyariatkan dalam Islam menerusi hadis yang telah lalu. Jadi pekaji dalam bab ini berpandangan bahawa pandangan Maulana Wan Tahir adalah lebih kuat serta mendekati kepada kebenaran. Jadi setakat itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.